A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, kami mohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis munajat sahur ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih bagi rasa bersyukurnya kami kepada yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil atas kesudian Al-Fadhil Ustaz untuk bersama-sama menjayakan program Munajat Sahur pada pagi Ramadan ke-11 yang penuh barakah ini, yang berusaha Ibunda Hajah Rosniati Bansor selaku pengerusi Gemma Nur Iman, Barisan Takbir Urus Gemma Nur Iman khususnya Ketua Program Munajat Sahur yang telah menjadi tulang belakang yang bermujahadah bagi menganjurkan dan menjayakan program dan memastikannya berjalan dengan lancar. Tak dilupakan yang dialu-alukan penginfak istiqamah bagi yang dikasihi khususnya untuk program Munajat Sahur ini dan seterusnya jemaah-jemaah pencinta ilmu yang telah menjadi sebahagian asbab penganjuran program Munajat Sahur pada bulan Ramadan 1445 atau 2024 ini. Barakallahu fikum, saya ucapkan Alhamdulillah dengan limpahan dan kasih sayang Allah yang sangat luas permendaraannya ini, kita terpilih hadir dan mengimarahkan program tahunan yang pada setiap bulan Ramadan di Gemma Nur Iman dengan izin Allah pada 22 Mac 2024 atau bersamaan dengan 11 Ramadan 1445 bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan tajuk program pada hari ini iaitu Maafkanlah Wahai Saudaraku. Sebuah tazkirah yang bertepatan dengan bulan Maghfirah iaitu bulan pengampunan yang sedang kita raikan ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa yang sangat berharga ini, kita buka majlis dengan bacaan Ummul Quran dengan pimpinan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafadhal mazkura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hai kamu orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati
melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih moderator kita pada pagi yang mulia ini. Kekanda ada Irma. Saya muliakan sahibul fadilah Tuan Imam dan Tuan Bilal yang saya kasihi, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang dikasihi, dirindui, yang dicintai, iaitu bonda-bonda, ayahanda-ayahanda yang bersama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah merahmati. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini adalah hari yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pagi ini pagi yang barakah untuk kita. Mudah-mudahan pagi ini juga, ya Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih Allah untuk menjadi ahli syurga. Dan mudah-mudahan pada pagi yang di saat orang lain sedang tidur, kita bangkit memingati Allah Subhanahu wa taala. Kita bangkit pada masa yang sama membersihkan rohani kita daripada segala keburukan, daripada segala kejahatan, daripada gelumang nafsu yang bersarang dalam tubuh kita. Dan mudah-mudahan hari ini Yaumul Jumaah, pagi Jumaat yang barakah, di mana diangkat segala ataupun kita sebut Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Kalau bulan itu adanya penghulu, katakan ulama Sayyidul Syahru, iaitu Ramadan. Kalau pada harinya Sayyidul Ayyam, iaitu hari Jumaat, kalau Jibril alaihi salam dipanggil pemimpin atau penghulu bagi para malaikat, dan Nabi juga disebut sebagai syafi'ul ummah, yang memberi syafaat kepada umat. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, sambil mendengar, lepaskan jiwa kita daripada cengkaman dunia. Sambil mendengar, bebaskan hati kita, sucikan hati kita dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allahu ya Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, Allah, Allah,
Allah, ya Allah. 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 Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mungkin bertanya-tanya, ya Allah, hari ini aku hidup hampir 50 tahun. Ya Allah, aku hidup kat dunia ni hampir 70 tahun. Ya Allah, aku hidup kat dunia ni mencecah berapa abad dah, ya Allah. Ya Allah, ada satu benda yang aku tidak pernah terlepas melakukan. Nabi SAW menyebut, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan. Sebaik-baik kesalahan, sebaik-baik kesilapan adalah yakni mereka yang kembali bertaubat kepada Allah. Ibu-ibu yang saya kasihi, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut tentang dosa, perbuatan yang tidak patut dilakukan, masuk saja bulan Ramadan, doa kita ungkapkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang Allah ini afu, yang maha pengampun, yang suka bagi ampun, yang sangat baik dengan kita. Ibu-ibu, kita buat dosa, Allah tetap bagi kita tidur yang selesa. Kita buat dosa, tapi Allah tetap beri makan kepada kita. Hari ini kita buat dosa, tapi Allah hadirkan bahagia untuk kita. Tidakkah kita terlintas, kenapa aku melakukan dosa, sedangkan nikmat berterusan diberikan kepada aku? Tidakkah kalau ibu-ibu, ayah-ayah terlintas daripada kehidupan kita sampai sekarang, pernah tak terdetik, ya Allah, banyak kau beri pada aku, ya Allah. Banyak yang telah kau berikan kepada aku, hatta tak terbalas apa yang kau berikan kepada aku. Hatta tidak sesekali meminta akan balasan setiap telah kau berikan kepada aku. Jantung yang berdegup, kaki yang boleh berjalan, tangan yang boleh makan, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Semua nikmat kau beri pada kami, ya Allah. Tetapi kenapa, wahai Allah, kami selalu melakukan dosa? Dalam satu riwayat ataupun saya lupa, dalam satu kitab kata, jika kamu tidak melakukan dosa, Allah akan hantar jadikan orang yang melakukan dosa, menunjukkan sifat Allah itu afu, yang memaafkan. Maka ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti bertanya-tanya, Ustaz, kenapa malam ni tajuk kita maafkanlah wahai saudaraku? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkataan maaf
memaafkan, memberi maaf, meminta maaf. Allah itu suka akan hamba-Nya yang mengaku akan dosanya, lalu meminta keampunan kepadanya. Maaf, ringkas dan padat ungkapannya. Mudah ditulis, mudah dikatakan, tetapi tidak sukar untuk ungkapkan. Maaf, senang sungguh. Bila kita kata maafkanlah, maafkanlah. Tapi berkata satu kata ahli, mengatakan kalau rumah yang terbakar nampak asap, kalau hati yang terbakar, siapa yang tahu? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya memilih tajuk ini tuan-tuan supaya relate dengan Ramadan kita. Hari ini orang mengejar keampunan Allah. Bahkan di dalam hadis yang masyhur daripada Aisyah radhiyallahu anha, bila ditanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang perlu aku lakukan ketika mengetahui malam tersebut adalah malam Al-Qadar?" Nabi kata apa? "Allahumma innaka afuun karim tahibbul afwa fa'fu anni." Minta ampun. Dan KPI kita tahun ni dan KPI every time in Ramadan adalah keampunan. Raih keampunan. Dapat keampunan. Dan sampai kata Jibril alaihi salam dengan satu doa, celaka bila mana seseorang itu keluar daripada bulan Ramadan, Allah tak ampunkan dosa-dosa dia. Nabi amin. Nabi amin. Sebab bulan Ramadan bulan keampunan. Bulan Ramadan bulan kasih sayang. Macam mana Allah izinkan kamu setelah doa yang kamu ungkapkan sepanjang bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi hari ini kamu masuk, tapi kamu tak raih KPI utama hak keluar bulan Ramadan, meraih keampunan. Ustaz cerita apa ni? Kalau kita minta ampun, Allah ampunkan. Seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, aku ni buat dosa, tapi aku bertaubat." "Ya Rasulullah, aku ni buat dosa, tapi aku bertaubat." "Ya Rasulullah, aku ni buat dosa, tapi aku bertaubat. Adakah Allah akan ampunkan dosa-dosa aku?" Maka kata Nabi SAW, "Ya, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu." "Ya Rasulullah, bila Allah akan berhenti ampunkan dosa-dosa aku?" Maka kata Nabi SAW, bila mana engkau telah berhenti meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, berkaitan dosa kita dengan Allah, Masya Allah, tabarakallah, mudah. Istighfar, mudah. Memohon, selesai. Taubatan nasuha. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Hak dosa besar haruslah diselesaikan dengan taubat nasuha. Dan dosa kecil, istighfar ataupun sebagian amal-amal yang diperlakukan, maka akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Bahkan perkataan astaghfirullahalazim akan mematikan, akan menghilangkan satu titik hitam
di dalam hati kita. Wahai ibu-ibu, ayahanda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lalui 11 Ramadan yang lalu. Raihkah kita keampunan Allah? Adakah berlaku perubahan kita? Sebab antara punca sukarnya melakukan ibadah adalah kerana dosa. Bagaimana puasa kita hari ini? Bagaimana tarawih kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Bagaimanakah agak-agak perjalanan Ramadan kita 11 bulan? Hari ini kita cerita sebab kita berada pada 11 Ramadan. Kita tak berada pada 25 Ramadan. Kita tak berada pada 27. Kita tak ada pada 29. Hari ini kita cerita 11 Ramadan. Because 10 hari kita dah jalani. Agak, kalau kita letakkan satu hari demi satu hari, 1 hari bulan, 2 hari bulan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan, 5 Ramadan, 6 Ramadan, 7 Ramadan, 8 Ramadan, 9 Ramadan, 10 Ramadan, hatta sekarang masuk 11 Ramadan. Agak-agaklah, ada tak kita rasa different, berbeza dengan bulan yang sebelum-sebelumnya? Sebab meraih keampunan adalah targeted kita pada bulan Ramadan. Agak-agak, kalau dosa yang bersarang dalam tubuh badan kita akan menyebabkan kita sukar ibadah. Bagaimana agak-agak 11 bulan yang kita lalui? Kalau kita kata, Ustaz, solatku masih diperlewatkan. Mulutku masih berkata sesuatu yang tidak baik. Mataku melihat sesuatu yang haram. Telingaku masih mendengar perkara yang haram. Bahkan aku berpuasa tetapi sukar melakukan ibadah. Bahkan aku berpuasa, Ustaz, tetapi aku tidak merasakan ketenangan yang hadir dalam diri kita. Sedangkan disebutkan bahawasanya dosa ini membawa kegelisahan. Dosa ini membawa kepada kebimbangan. Dosa ini mendatangkan kepada ketakutan. Dosa-dosa kita menjadikan satu asbab sukarnya kita melakukan kebaikan. Tetapi ada orang yang solat, tetapi dia jarang memohon keampunan. Ada orang yang beramal, tetapi merasakan amal itu dia tidak berdosa di samping Allah Ta'ala. Ada yang sungguh hebat bacaan Qurannya, merasakan dirinya baik sampai tidak lagi meminta astaghfirullahalazim. Ada di antara kita yang hebat dengan gelarannya, Ustaz, Ustazah. Ada di antara kita yang digelar seorang yang masyhur dengan ilmunya, malah semakin jarak dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu penyakit sungguh. Cuba balikkan ibu-ibu, walaupun kita dah bertemu Jumaat yang lalu di dalam munajat sahur, tapi saya nak tekankan. Dia kata, Ustaz, ada orang dia masuk puasa ni, dah masuk 11 bulan, dia masih tak tinggal buat dosa-dosa yang di luar Ramadan. Dan yang paling kita takut, 11 bulan yang kita masuk dengan 11 bulan yang kita tak masuk hari itu, tiada memberi kesan kepada kita. Agak-agaklah tuan-tuan. Kenapa? Agak-agaklah ibu-ibu. Ibu-ibu tahu kan, Ramadan ini tak datang lagi dan akan menemui kita 11 bulan lagi. Mungkin ibu-ibu sedang lupa dengan persiapan kuih raya.
Mungkin ayahanda sedang sibuk mencari rezeki untuk belikan anak baju raya. Tapi sedarkah ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa ditanggung oleh kita, perbuatan akan ditanggung oleh kita. Apa yang kita buat jahat dibalas dengan jahat. Ada yang disibukkan dengan persiapan, lalu lupa untuk memohon keampunan. Ada yang sibuk mencari nafkah untuk jadikan Aidul Fitri itu bahagia, tapi mereka lupa mengecapi bahagia sebenar di dalam bulan Ramadan, iaitu dengan meraih keampunan. Ada mereka yang sangat seronok dengan kedatangan Ramadan sampai lupa matlamat utama duduk di dalam bulan Ramadan. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, hak ni pertama saya nak sebut. Saat kita masih berbaki 21 hari dalam bulan Ramadan, ya Allah, mungkin kami ni ya Allah selama ni buat perkara tak baik sepanjang 10 Ramadan. Maka ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kau suntik, kau tembak, ya Allah, kau letakkan dalam hati kami ni Allah perasaan takut akan setiap dosa, perasaan ingin tinggalkan dosa. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami ni sedar ya Allah, kami ni mendambakan syurga. Kami inginkan syurga, tapi kami lakukan dosa. Layak tak kami ya Allah. Tuan-tuan, the first yang saya nak sebut pada pagi ini adalah bagaimana agak-agaknya kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallaha ghafurur rahim, Innallaha tawwabur rahim. Semua Allah suka kepada mereka, terlebih orang yang menyucikan diri mereka. Tuan-tuan, kenapa kita ni pakat payah sangat hati kita sampai satu saat Allah kata Innallaha ghafurur rahim, tapi kita jauhkan juga daripada memohon keampunan kepada Allah. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sebutan subhanallah selalu kita ungkapkan. Mungkin sebutan alhamdulillah adalah sebutan yang biasa kita lafazkan. Mungkin sebutan Allahu Akbar adalah satu lafaz yang sering kita jadikan sebagai perjalanan ataupun setiap kali kita salat. Tapi kalimah istighfar, astaghfirullahalazim, kalimah yang ringkas atau paling ringkas astaghfirullah, maka beri keampunan kepada kita. Wahai saudara, ibu-ibu, antara amalan yang selalu disebut oleh guru kami, istighfarmu sebelum sahur, istighfarmu sebelum sahur, istighfarmu sebelum sahur. Maka jadikan setiap sahur itu adalah waktu sebaik-baik istighfar, memohon keampunan kepada Allah. Baki Ramadan, jangan kita leka daripada istighfar ketika mana waktunya sahur. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hari-hari sebelum sahur yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Abbas. Tuan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, istighfar, istighfar, istighfar. Mohon ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, supaya dibuangkan hati kita ni dari kotor-kotor. Kalau pinggan yang kotor, dicuci. Kalau kereta yang kotor, dicuci. Kalau baju yang sudah berhabuk, dicuci. Kalau tilam cadarnya sudah kotor, dicuci. Kenapa kalau hati yang kotor tak dicuci? Cuci. Saat hatimu bersih, pandanganmu terhadap orang lain pun bersih. Saat hatimu bersih, ungkapan yang keluar daripada mulutmu juga akan bersih. Bila hatimu bersih, tangan yang berada di tubuhmu ini akan mudah melakukan kebaikan. Jika hatimu bersih, pandangan ini akan menjaga daripada pandangan yang haram.
pokoknya Nabi sebut jasad qalbi, iaitu ada dalam hati manusia itu segumpal darah. Baiklah. Maka hari ini, malam ini, kita bersihkan hati kita, kotoran hati kita, keladak hati kita, habuk hati kita, iaitu dengan memohon keampunan istighfar kepada Allah agar Allah bersihkan hati kita. Malam ni, pada pagi ini, ya Allah, kami harap satu perkara saja, ya Allah, iaitu agar hati kami ini bersih. Mungkin keladaknya lama, bertahun-tahun. Mungkin hitamnya itu kalau dilihatkan habuk yang sukar dibersihkan. Tapi bersihkan hatimu dengan istighfar. Bayangkan berbaki Ramadan, hidupmu istighfar, 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 istighfar. Minta Allah istighfar, ya Allah, ampunkan aku, ampunkan aku. Bulan Ramadan, saat berpuasa istighfar. Takkan Allah tak kabul doa orang yang berpuasa. Ibu-ibu saya sebut ni, ibu-ibu buat setiap hari sebelum sahur istighfar. Tengoklah dirimu berbeza daripada hari-hari yang kemudian. Dirimu akan jadi luar biasa daripada hari-hari yang kemudian. Sebab istighfarmu pada setiap yang kamu lafazkan menghilangkan satu titik hitam di dalam hati kamu. Maka istighfarlah, wahai saudaraku, tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak kedua ni adalah satu benda mungkin kita terlepas pandang. Bila Allah mengatakan hablu minallah, dan Allah sebut tentang hablu minan nas, hubungan kita dengan manusia. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, saya nak sebut benda ni. Mungkin nampak benda ni, Ustaz, kenapa baru cakap sekarang? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, fokus. Ada satu perkara yang disebutkan pada malam nisfu Syaban, yang mana hadis ni masyhur. Masyhur. Malam tersebut Allah ampunkan, Allah terima doa, Allah berikan everything kepada sesiapa yang berkehendak, kecuali orang yang syirik kepada Allah. Saya dah masuk dah. Tadi first. Yang kedua adalah orang yang bermusuhan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan, pada semalam hari ada seorang perempuan mendatangi saya. Wanita tu dia berpurdah lah. Dia datang dalam keadaan menangis. Saya kata, makcik kenapa menangis? Dia berada dalam kuliah saya lah. Dia pun bertanya, Ustaz, adik-beradik saya semua tak suka. Adik-beradik saya sampai sekarang, Ustaz, dia blok saya. Ustaz, adik-beradik saya, dia benci kat saya. Saya kata, kenapa buat macam tu? Dia kata, Ustaz, saya penyebab mak saya meninggal. Saya penyebab mak saya meninggal. Saya kena COVID, kemudian mak saya kena COVID sebab dia ada kontak dengan saya, Ustaz. Hak dia cerita semalam. Kata Ustaz, adik-beradik saya semua pulaukan saya. Adik-beradik saya semua tak suka kat saya. Adik-beradik saya lost contact sebab dia kata saya penyebab mak saya mati. Sebab COVID saya bawa, mak saya mati. Sampai sekarang, Ustaz, dia tinggalkan saya. Tuan-tuan, air yang dicincang tidak akan putus. Tuan-tuan ingat tak waktu kita kecil, kita tidur di atas toto yang sama? Ibu-ibu ingat tak kita adik-beradik
makan pinggan yang sama, duduk di rumah susah yang dijaga oleh ibu dan ayah kita. Tapi kenapa hari ini, tuan-tuan, ramai adik-beradik bermusuh-musuhan? Kenapa hari ini, tuan-tuan, dah berlalu Ramadan hampir 10 tahun, tapi ada satu benda tak pernah lepas daripada kita, iaitu antara hubungan kita adik-beradik. Tuan-tuan, kadang kita dah tarawih dah, kita dah tazkirah, kadang kita ni dah sungguh-sungguh jaga semua, tak pernah tinggal semua, tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu satu kisah. Seorang hamba ni, tuan-tuan, dia kata, Ustaz, sepanjang Ramadan saya tak pernah tinggal tarawih. Sepanjang bulan Ramadan puasa saya memang bagus. Sepanjang bulan Ramadan, Ustaz, saya sediakan makan bagi orang, saya sediakan minum bagi orang. Ustaz, saya tak pernah rasa senang. Saya kata, wahai Allah, kenapa? Tuan-tuan, apa sebab? Sebab dia kecilkan hati ibu dan ayahnya. Dia lama tak telefon, dia lama tak ziarah. Sebab dia berkecil hati dengan ibu dia, dengan kata-kata ibu dia, dengan kata-kata ayahnya. Sebabkan tu dia tak nak jumpa mak ayah dia. Dah berlalu berapa tahun raya, dia tak pernah balik. Tuan-tuan, apa kata dia? Satu hari tu, tahun yang ke-11, dia balik ke rumah mak dia. Tuan-tuan, dia tekan saja loceng nak masuk ke rumah tu, dia buka pintu pagar, mak dia keluar tu. Daripada pintu dia cerita ni, tuan-tuan, mak dia tak sebut apa, mak dia terus lari ke anak dia. Dia kata apa? Kenapa kau tak balik? Mak tunggu 10 tahun. Dia kata, mak tunggu lama kau tak balik. Kau marahkan mak kau? Kau marahkan ayah? Kenapa kau tak datang? Kami ni hari-hari doa. Sikit pun kami tak pernah kata, sikit pun dalam hati kami tak pernah kata kau ni bukan anak kami. Kenapa kau tak balik? 10 tahun kau tak balik. Kau tak kesian kat kami? Tuan-tuan, tak sempat dia masuk pintu pagar tu, mak dia dah pergi lari dah. Peluk dia. Apa dia kata kat saya, tuan-tuan? Dia peluk mak dia. Dia kata apa? Ya Allah, Ustaz, Ramadan ketika itu yang saya alami tidak sehebat Ramadan 10 tahun yang lalu. Dia kata, Ustaz, betapa hebatnya Ramadan kalau kita bersama dengan ibu dan ayah kita. Ustaz, betapa hebatnya kalau Ramadan kita bersama dengan adik-beradik kita yang dahulu dari kecil duduk satu perut dengan kita. Dia kata apa, Ustaz? Sejahat kita mana sekalipun, setidak baik macam mana kita sekalipun, jangan cepat berkecil hati dengan kata-kata adik-beradik kita. Jangan cepat kecil hati dengan ibu dan ayah kita. Sebab mereka itu semua adalah darah daging kita. Tanpa mereka, tiadalah akan gantinya. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni bagus dah, puasa bagus dah, tapi kita ada benda terlepas. Rupanya kita ni masih bermusuh-musuhan dengan adik-beradik kita. Hari ni kita masih sakit hati. Kau ingat tak si Angah? Aku tak nak dengar nama dia. Aku sakit hati dengan dia. Aku tak suka dia. Kadang kita membenci tanpa sebab. Masuk Ramadan pun sama. Kita benci tanpa sebab, tuan-tuan. Tuan-tuan, balik semula kepada tajuk kita ni. Maafkanlah wahai saudaraku.
Bulan Ramadan kan bulan yang baik. Bulan Ramadan adalah bulan keampunan. Kalau Allah pun boleh bagi keampunan. Kalau Allah itu bersifat afu, siapalah kita ni nak dendam sampai bila-bila? Tidak halal bagi seorang Islam ataupun seorang Muslim yang tidak bertegur sapa selama 3 hari. Maafkanlah wahai saudaraku, buang sifat egomu. Ramadanmu memang berjaya. Kamu sujud, kamu iktikaf, kamu qiyam. Tetapi ada satu yang kamu tak dapat, iaitu meraih kasih sayang di antara keluarga. Kumpul adik-beradik, bukalah puasa sama-sama. Sebab itulah hari yang terbaik kalau kamu jadikan ia satu permulaan untuk mencapai maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rahmat daripada Allah dengan keampunan. Kata, apa kata si ibu tadi? Kenapa kau tak balik? Aku ni kan mak kau. Aku ni kan mak kau. Tak pernah seorang ibu membenci anak. Kenapa kau tak balik? Tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz tahu tak? Ramadan saya sangat-sangat hebat. Ya setak kita dengar kata, andai ini Ramadan yang terakhir. Dia kata apa Ustaz? Allah, tuan-tuan. Ustaz tahu tak? Bahagia tu datang. Ustaz tahu tak? 11 tahun saya tak dapat pelukan seorang ibu. Tapi bila saya dapat pelukan seorang ibu, Allah. Dia kata apa? Ya Allah. Baru hari ini dia kata, Ramadan yang akan datang, Ramadan yang aku alami ni, rupanya aku tak dapat benda ni. Sebab tu aku tak pernah menjalani Ramadan dalam keadaan nikmat. Aku musuh dengan adik-beradik aku. Kadang dengan orang lain aku tak baik. Tuan-tuan, maafkanlah wahai saudaraku. Kenapa kita nak berpanjangan bermusuh-musuhan? Tak perlu. Lepaskan hati kita pada malam ini. Seperti mana kisah sahabat Nabi SAW. Yang mana Nabi kata akan datang satu orang ahli syurga daripada pintu masjid itu. Maka kata Nabi, mereka itulah, yang lelaki tadi itulah yang suka memberi keampunan kepada orang-orang yang lain. Saat setiap malam tidur dia minta, Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang pernah menyakiti aku. Dan aku memberi keampunan kepada mereka yang menyakiti aku. Besok belum tahu kita hidup, tuan-tuan. Besok belum tahu kita akan berjaya. Maka hari ini, tuan-tuan, pada pagi yang berbahagia ini, saya nak mengajak semua. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan baiki hubungan kita sesama manusia. Kalau kita ada buat salah, buang sifat ego, mintalah keampunan. Saya yakin, saya sebut ni, saya yakin Ramadan kita mesti jadi yang terbaik. Kalau kita ada lama dengan adik-beradik tak tegur sapa, kembalilah kita eratkan hubungan. InsyaAllah. We will say Ramadan this year best. InsyaAllah. Kalau kita dengan mak ayah kita, lama tak tanya kabar. Kita kalau dengan mak ayah kita, jarak hubungan jauh, pergi cari. Cari mak kita balik. Cari ayah kita balik. Supaya apa, tuan-tuan? Supaya kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sayang pada orang yang berkasih sayang. Jangan kita putuskan hubungan. Pergi cari balik, tuan-tuan. Hak dengar betul-betul ni, saya sebut ni. Kalau kita dapat dua benda ni, hak yang jauh dapat dua balik, hubungan dengan Allah rapat jaga, hubungan dengan adik-beradik kita sesama insan pun rapat balik. InsyaAllah. Ramadan kita will be best in this year. InsyaAllah. Pasti Ramadan kita yang terbaik. Sebelum ni kita dah tarawih. Belum ni kita dah puasa. Belum ni kita dah i'tikaf, qiyamul-lail. Tapi rupa-rupanya ada sedikit sahaja silapnya yang menyebabkan kita ini gagal dalam bulan Ramadan. Tak merasai nikmat dalam bulan Ramadan.
asbab daripada perbuatan bermusuh-musuhan. Wallahu a'lam. Tuan yang dikasihi oleh Allah SWT. Maka berbaliklah kita kepada hati yang bersih. Berbaliklah kita pada hati yang sentiasa mengharapkan keampunan. Berbaliklah kita kepada hati yang sentiasa memberikan keampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebab itu bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan keampunan, bulan bersihkan jiwa, bulan bersihkan segala dosa. Maka baiki hubungan dengan Allah, baiki hubungan sesama manusia. Tak perlu lagi ada ego, kerana ego itu tidak membawa sebarang manfaat. Tetapi datangkanlah sifat maaf, kerana maaf itu memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Wallahu a'lam. Dan kita akan akhiri dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru kami, ya Allah. Ampunkanlah saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami dalam ketaatan, ya Allah. Panjangkan usia kami dalam bertaubat kepadamu, ya Allah. Panjangkan usia kami, ya Allah, dalam memberi manfaat kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami ini banyak melakukan maksiat, ya Allah. Kami ini ingkar perintahmu, ya Allah. Dengan rahmatmu di bulan Ramadan ini, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkan mereka, ya Allah. Jika adik-beradik kami, ya Allah, yang sedang sakit, sembuhkan mereka, ya Allah. Jika adik-beradik kami ditimpa musibah, ya Allah, permudahkan urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam ini, ya Allah, Kau berikan kepada hati-hati kami yang sering memaafkan kesalahan orang lain terhadap kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami, jadikan lidah kami yang suka memohon keampunan dan memberikan keampunan kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Matikan kami kelak, ya Allah, daripada segala dosa-dosa manusia, ya Allah. Matikan kami kelak, ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam bergelumang dosa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami takut Ramadan kami gagal, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Asbab permusuhan kami, ya Allah. Membenci di antara kami, ya Allah. Mendengki di antara kami, menjadikan Ramadan kami tidak berjaya. Ya Allah, berbaki Ramadan yang ada ini, ya Allah. Bersihkan hati kami dari sifat mazmumah dan kau berikan pada hati sifat mahmudah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika di antara kami yang sudah meninggal, ya Allah,
yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa mereka dan tempatkan mereka dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami bakal bertemu dengan-Mu ya Allah, matikan kami ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Jauhkan kami ya Allah, mati dalam su'ul khatimah. Ya Allah, jadikan kubur kami kelak ya Allah dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Jadikan kami ya Allah ahli syurga-Mu ya Allah. Kumpulkan kami di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah rukuk sujud kami ya Allah. Terimalah qiyam kami ya Allah. Terimalah munajat kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jangan kau jadikan Ramadan kali ini dengan kegagalan. Jadikanlah Ramadan kali ini membawa kebahagiaan, membawa kenikmatan dalam beribadah dan meraih ganjaran keampunan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon keampunan. Kami mohon ya Allah, bantulah saudara kami di Palestin ya Allah. Bantulah saudara kami di Palestin ya Allah. Berikan kemenangan mereka dan selamatkan mereka daripada kezaliman ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada subuh yang berbahagia ini ya Allah, kami mohon Kau temukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Kau berikanlah kepada kami malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami hari ini ya Allah, hari kelahiran mereka ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Berikan kesihatan yang baik ya Allah. Panjangkan usia dalam ketaatan ya Allah. Berikanlah ketenangan jiwanya ya Allah. Berikan rezeki yang murah kepadanya ya Allah. Tambah ke rezekinya ya Allah yang halal lagi banyak. Ya Allah ya Tuhan kami doa pada malam ini ya Allah. Yang masuk Google Meet pada hari ini ya Allah. Tambahkan rezeki kami ya Allah. Berikan sehat tubuh badan kami ya Allah. Hingga di akhir Ramadan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita ulangkan kembali pada moderator kita untuk buat penutup majlis insya-Allah. Bonda kekanda ada. Persilakan. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sebuah halakan ilmu yang syarat dengan pengisian tentang sebuah kata yang mudah ditulis, diucap tapi tak mudah untuk diungkapkan daripada hati yang ikhlas. Namun untuk memaafkan dari hati yang sedalam-dalamnya itu memerlukan seorang yang beriman dan kuat untuk memaafkan. Andai kita masih belum boleh memaafkan, koreksi diri dan tajdid iman agar kita boleh memaafkan dan menyucikan diri. Seterusnya mohon dan beroleh keampunan dari Allah SWT. Banyak-banyakkanlah istighfar sebelum sahur agar di penghujung bulan Ramadan tahun ni kita akan dapatkan maghfirah dari Allah. Seterusnya, semoga kita semua kembali kepada fitrah. Jazakallahu khairan kathira buat Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil atas sebuah tazkirah yang bermanfaat dan sangat bertepatan dengan bulan pengampunan ini. Jazakumullahu khairan juga buat para hadirin pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Semoga kita semua disucikan dengan istighfar yang kita selalu bacakan, lalu Allah berikan dan sinarkan hati kita dengan nur ilahi bagi kita
lebih mudah untuk melakukan kebaikan dan mengimarahkan lagi taman-taman syurga di platform Gema Nur Iman ini. Buat penginfak istiqamah yang budiman, semoga Allah limpahkan rezeki yang tiada putus-putusnya sebagai ganjaran atas harta yang kalian belanjakan ke arah jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir sekali namun dekat di hati, jazakumullahu khairan buat Ibunda Rosniati dan barisan kepimpinan dan ahli jawatankuasa pertubuhan Gema Nur Iman atas mujahadah kalian dalam memastikan penganjuran dan pengurusan kuliah-kuliah berjalan lancar, juga menyediakan platform ulang siar di YouTube sebagai wadah ulang siar khusus buat jemaah sekalian. Semoga kita semua terpilih lagi bagi mengimarahkan program Munajat Sahur pada pagi esok bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Tuda dengan tajuknya Istiqamah Munajat kepada Allah di link yang sama pada waktu yang sama, iaitu pada 4 pagi. Semoga Allah membangunkan kita, insya-Allah. Hadirin juga boleh merujuk maklumat kuliah atau program di grup WhatsApp, channel WhatsApp, Telegram dan Facebook Gema Nur Iman. Sebelum itu, saya juga ingin menjemput jemaah sekalian untuk mengimarahkan program Tadarus Satu Hari Satu Juzuk bersama Asatizah Al-Fadilah Ustazah Helen Sukma Indah pada pukul 2 suku petang nanti. Saya, Adik Irma binti Sukir, selaku moderator bertugas, mohon maaf atas salah dan silap, khilaf dan kelemahan dari pihak kami dalam menguruskan dan menganjurkan halaqah ilmu di platform Google Meet Gema Nur Iman ini bagi menangguhkan majlis munajat sahur yang penuh dengan rasa pengharapan dan permohonan kita sebagai hamba yang sepatutnya memohon kemaafan dan memberikan kemaafan kepada sesama makhluk ini. Saya dengan penuh rasa hormat mohon Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rukri bin Abdul Jalil yang kita segani untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan suratul As sebagai penutup majlis kita pada pagi ini. Sehingga bertemu lagi, saya akhiri bicara dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. InsyaAllah, teruskan menyokong program di Gema Nur Iman Munajat Sahur dan Satu Hari Satu Juzuk sama Asatizah. Dan mungkin ini kali pertama saya dengan kekanda Adik Irma, insyaAllah. Selama tak pernah jumpa. Ya, ini kali pertama. Yelah, tu nampak macam nervous tu. Sebab jemaah dah nak bersahur kan? Tu. Dia dah macam nervous ni. Dia kata dia macam ni. Mudah-mudahan ada pertemuan lagi kekanda, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.